Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan pada semua. Kami daripada kumpulan 6, subjek sekolah dan masyarakat, ingin membentangkan tentang isu masalah disiplin yang disebabkan oleh rakan sebaya. Untuk memulakan pembentangan kami, izinkan saya jelaskan sedikit mengenai latar belakang kajian ini. Oke, masalah disiplin dalam kalangan pelajar kini semakin membimbangkan. Antara puncanya ialah pengaruh rakan sebaya. Dalam usaha diterima oleh kawan-kawan, ramai pelajar cenderung meniru tingkah laku negatif seperti ponteng, membuli, dan merosakkan harta benda sekolah. Walaupun pengaruh ini nampak macam perkara biasa, tapi sebenarnya ia beri kesan besar, bukan saja kepada sasiya, tapi juga pada prestasi akademik pelajar dan suasana sekolah secara keseluruhan. Jadi isu ini perlu diberi perhatian serius. Kita perlu cari jalan atau intervensi yang lebih berkesan untuk bantu pelajar jadi lebih berdisiplin dan berakhlak mulia. Sebab itulah kami jalankan kajian ini. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan penyataan masalah bagi kajian ini. Dalam persekitaran sekolah hari ini, kita tidak dapat menafikan bahwa pelajar mudah terpengaruh dengan rakan sebaya, terutamanya mereka yang menunjukkan tingkah laku yang negatif. Antara masalah yang sering timbul akibat pengaruh negatif ini termasuklah ponteng sekolah, membuli rakan, melawan guru, dan merosakkan harta benda sekolah. Perkara ini bukan saja menjejaskan disiplin pelajar, tetapi juga mencemarkan suasana pembelajaran yang sepatutnya kondusif dan selamat. Apa yang lebih membimbangkan, setengah pelajar takut dijauhi atau disisihkan jika tidak mengikut kumpulan atau tingkah laku rakan mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan rakan sebaya dalam mempengaruhi tingkah laku seorang pelajar. Masalah ini lebih serius apabila terdapat kurangnya kawalan dan bimbingan daripada pihak yang sepatutnya memainkan peranan penting, yaitu ibu bapa dan guru. Tanpa pemantauan dan sokongan yang berterusan, pelajar ini mudah terjerumus ke arah salah laku. Oleh itu, masalah-masalah ini perlu ditangani dengan serius supaya perkembangan sasiya pelajar dapat dibentuk dengan lebih baik dan seimbang. Oke, saya akan teruskan dengan pernyataan masalah yang seterusnya, yaitu pelajar lemah jati diri dan nilai moral. Tanpa asas nilai yang kuat, pelajar akan mudah untuk terpengaruh dan tidak mampu membuat pertimbangan dengan betul. Mereka gagal membedakan antara pengaruh positif dan negatif. Tambahan pula, terdapat pelajar yang kurang mendapat perhatian atau didikan moral yang mencukupi sama ada di rumah ataupun di sekolah, dan ini menjadikan mereka ini lebih bergantung kepada rakan sebaya sebagai sumber pengaruh. Pernyataan masalah yang seterusnya yaitu ketidakseimbangan perhatian guru terhadap pelajar. Apabila guru tidak dapat memberikan perhatian yang adil dan mencukupi kepada semua pelajar, terutamanya mereka yang bermasalah ini, mereka ini cenderung mencari sokongan dan panduan daripada rekan sebaya. Namun begitu, jika rekan-rekan ini mempunyai pengaruh negatif seperti suka melanggar peraturan, menentang guru, atau terlibat dalam salah laku, maka pelajar lain turut mudah terikut. Penyertaan masalah yang seterusnya bagi isu-isu disiplin yang disebabkan oleh rakan sebaya mungkin juga boleh disebabkan oleh faktor keluarga yang bermasalah. Pertama, ibu bapa yang bermasalah. Ibu bapa berperanan sebagai role model atau model teladan kepada anak-anak dan tingkah laku mereka sering ditiru oleh anak-anak. Sekiranya ibu bapa menunjukkan contoh yang tidak baik, contohnya seperti keganasan rumah tangga, pergaduhan, pengabaian tanggungjawab ataupun curang, anak-anak cenderung untuk membesar dalam persekitaran yang tidak sihat. Akibatnya mereka mungkin mencari rakan sebaya yang menghadapi situasi yang serupa dengan mereka kerana mereka lebih selesa dan diterima dalam kelompok tersebut.
Keadaan ini seterusnya membuka ruang kepada mereka untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti sosial negatif ataupun isu-isu disiplin di sekolah seperti ponteng sekolah, penyalahgunaan dadah, jenayah kecil, vandalisme dan sebagainya, yang ini boleh disebabkan oleh pengaruh oleh rakan supaya mereka yang negatif tersebut. Yang kedua, ibu bapa yang sibuk bekerja sehingga tidak ada masa untuk anak mereka membuatkan anak-anak mereka ataupun murid mereka tidak mendapat kasih sayang ataupun perhatian yang cukup daripada ibu bapa. Ini menyebabkan mereka memilih rakan sebaya mereka sebagai panutan. Ia menjadi isu apabila mereka memilih rakan sebaya yang negatif yang menyebabkan mereka terjerumus dalam isu-isu disiplin di sekolah. Yang kedua, pernyataan masalah yang berikut. Yang kedua ialah pengaruh media sosial dalam pembentukan kelompok rakan sebaya. Media sosial seperti Telegram, Twitter, TikTok, WhatsApp dan sebagainya dapat meluaskan jaringan pelajar untuk berkenalan dan berhubung dengan rakan sebaya yang beri pengaruh negatif. Ini bermaksud tingkah laku pelajar di sekolah kemungkinan juga boleh dipengaruhi oleh ajakan atau pengaruh rakan sebaya atau rakan-rakan di media sosial yang mereka temui. Apabila mereka melihat rakan-rakan memuat naik kandungan ataupun memberitahu mereka bahawa mereka berperilaku seperti begini, iaitu berperilaku negatif seperti merokok, vandalisme atau ponteng kelas, mereka mungkin terdorong untuk meniru perbuatan rakan-rakan mereka di media sosial. Hal ini disebabkan ataupun hal ini berlaku kerana mereka cenderung menganggap tingkah laku sedemikian sebagai sesuatu yang menarik ataupun berani. Ini kerana mereka ingin mendapatkan pengiktirafan ataupun pengesahan dari rakan-rakan dalam kajian atau dalam di media sosial itu. Dan keinginan ini untuk mereka buat perkara ini adalah untuk melihat ataupun rasa kelihatan popular di media sosial ataupun di depan rakan-rakan di media sosial mereka. Mereka sanggup mengambil risiko tanpa memikirkan kesan jangka panjang terhadap diri mereka, tindakan disiplin yang akan dikenakan kepada mereka dan masa hadapan mereka. Seterusnya, terdapat 6 isu yang saya akan bentangkan. Pertama, pengaruh rakan sebaya. Kedua, kurangnya pengawasan ibu bapa. Ketiga, tekanan emosi dan masalah pribadi. Keempat, ketiadaan minat terhadap sekolah. Kelima, kelemahan dalam penguatkuasaan disiplin sekolah. Dan keenam, pengaruh media sosial dan juga teknologi. Melihat kepada huraian yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan juga tingkah laku pelajar, terutamanya dalam kalangan remaja yang sedang mencari penerimaan sosial. Apabila pelajar berkawan dengan individu yang terlibat dalam tingkah laku negatif seperti ponteng sekolah, merokok, buli, atau vandalisme, mereka cenderung untuk meniru kelakuan tersebut demi meraih pengiktirafan dan juga rasa diterima. Contohnya, seorang pelajar yang pada mulanya berdisiplin mungkin mula ponteng sekolah apabila berkawan dengan kumpulan yang kerap melakukannya. Keinginan untuk menyelesaikan diri boleh mengatasi pertimbangan moral dan juga nilai-nilai yang dipelajari di rumah atau di sekolah. Jika tidak ditangani dengan baik, pengaruh ini boleh menjerus kepada masalah disiplin yang lebih serius seperti penyalahgunaan dadah ataupun pergaduhan. Yang kedua, kurangnya pengawasan ibu bapa. Penglibatan ibu bapa yang rendah dalam kehidupan anak-anak membuka ruang kepada masalah disiplin, kesibukan kerja, kurang komunikasi atau sikap terlalu membiarkan menyebabkan pelajar kurang mendapat panduan dan sempadan yang jelas. Tanpa bimbangan berterusan, pelajar mungkin tidak tahu membezakan antara yang betul ataupun yang salah. Malah, sesetengah ibu bapa terlalu memanjakan anak mereka atau terlalu longgar dalam mendidik, menyebabkan pelajar tidak menghormati autoriti dan juga peraturan. Contoh yang nyata ialah pelajar yang dibiarkan keluar rumah sesuka hati atau menggunakan telefon sehingga lewat malam, yang akhirnya menjejaskan prestasi akademik dan juga sikap di sekolah. Masuk kepada huraian yang ketiga, tekanan emosi dan juga masalah pribadi. Masalah dalaman seperti konflik keluarga, penceraian ibu bapa, kemiskinan, ataupun penderaan fizikal, emosi yang boleh menyebabkan tekanan mental yang mendalam kepada pelajar. Pelajar yang tidak mempunyai sokongan emosi yang mencukupi atau mencari jalan keluar yang negatif sebagai mekanisme mempertahankan diri. Mereka mungkin menunjukkan sikap memberontak, suka menyendiri, cepat marah, ataupun bersikap agresif di sekolah. Dalam kes yang lebih serius, tekanan ini boleh membawa kepada
kepada gangguan kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan yang melampau, ataupun keinginan untuk mencederakan diri. Sekolah perlu mempunyai sistem sokongan seperti konselor yang pekah dan proaktif dalam mengenal pasti pelajar yang memerlukan bantuan. Yang keempat, ketiadaan minat terhadap sekolah. Salah satu punca utama pelajar bermasalah ialah kurangnya minat terhadap pembelajaran dan juga persekitaran sekolah. Kurikulum yang terlalu akademik, kaedah pengajaran yang membosankan, ataupun guru yang tidak mesra boleh menyebabkan pelajar terasa terasing dan juga tidak bermotivasi. Pelajar seperti ini mungkin melihat sekolah sebagai tempat yang menekankan dan juga membosankan. Lantas menjadi jalan untuk melarikan diri melalui ponteng, tidur dalam kelas, ataupun mencetuskan kekacauan. Tambahan pula, pelajar yang tidak cemerlang dalam akademik sering merasakan diri mereka gagal, lalu menolak sistem pendidikan secara keseluruhan sebagai cara mempertahankan harga diri mereka. Seterusnya, kelemahan dalam penguatkuasaan disiplin sekolah. Apabila peraturan tidak dikuatkuasakan secara konsisten, pelajar mula merasakan bahawa mereka boleh melepaskan diri tanpa dikenakan tindakan. Guru yang tidak tegas, hukuman yang tidak setimpal, ataupun kekurangan kerjasama dengan antara guru dan pentadbiran sekolah menjadikan undang-undang sekolah tidak dihormati. Contohnya, jika pelajar melakukan kesalahan serius, hanya diberikan amaran secara lisan tanpa tindakan yang lanjut. Ini memberi mesej bahawa kesalahan itu tidak serius. Lebih memburukkan keadaan jika terdapat sikap pilih kasih dalam menjatuhkan hukuman. Ini akan mencetuskan ketidakadilan dan melemahkan disiplin keseluruhan. Yang keenam dan terakhir, pengaruh media sosial dan juga teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat membuka ruang kepada pengaruh luar yang tidak terkawal. Pelajar mula terdedah kepada video, gambar, dan juga kandungan-kandungan yang berunsurkan negatif seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Tanpa kawalan ibu bapa ataupun didikan yang berkesan, pelajar boleh menganggap tingkah laku seperti mencarut, merendah-rendahkan orang, atau mencabar pihak berkuasa sebagai sesuatu yang normal dan juga menarik. Tambahan pula, sesetengah pelajar mengidolakan personaliti media sosial yang bersikap biadab ataupun menonjolkan gaya hidup yang hedonistik, lalu berusaha meniru gaya hidup itu tanpa menyadari akibat jangka panjangnya. Penggunaan gadget secara berlebihan juga menyebabkan kurang interaksi sosial dan juga empati yang boleh menyumbang kepada sikap individualistik ataupun tidak menghormati orang lain. Itu sahaja daripada saya. Jadi antara cadangan mengatasi isu yang disebutkan tadi, yang pertama pengaruh rakan sebaya. Kita boleh laksanakan program mentor-mentee untuk memberikan bimbingan kepada pelajar yang berisiko. Yang kedua, kita juga boleh wujudkan kempen kesedaran tentang pentingnya memilih rakan yang baik serta akibat negatif pergaulan dengan rakan yang bermasalah. Bukan tak bagi kawan dengan orang yang ada masalah, cuma kita bagi tahu limit-limit ataupun batas-batas kita nak berkawan dengan mereka. Yang ketiga, kita juga boleh terapkan dalam minda murid ataupun pelajar, it's okay to say no kepada kawan-kawan yang ingin kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Macam contoh, orang lain semua isap rokok, kita seorang je tak isap. Jadi, terapkan dalam minda mereka, it's okay to say no. Tak ada masalah pun kata no. Tak jadi malu pun pada budak-budak yang kata no bila tak buat benda yang tak baik ni. Okay, yang kedua, isu kurangnya penguasaan ibu bapa. Jadi antara cadangan mengatasi isu ni, adakan program keibu-bapaan di sekolah bagi memberi ilmu tentang cara mendidik dan membantau anak-anak. Jadi ini boleh jadi kontroversi juga. Takut ada ibu bapa yang kata, kami tak pandai jaga anak kah? Tapi tak apa, kita cuba. Yang kemudiannya, ibu bapa digalakkan untuk berkomunikasi secara terbuka dan berkesan dengan anak-anak agar mereka berasa disayangi dan dihargai. Dan kita juga boleh wujudkan platform komunikasi dua hala seperti kumpulan WhatsApp antara ibu bapa dan guru untuk memudahkan pemantauan. Jadi kalau anak tu ada masalah di sekolah, guru terus PM ibu bapa tu mudah. Ataupun guru tu, ibu bapa tu pun tak tahu nak buat macam mana dengan anak-anak, dia terus PM guru tu.
Kemudian isu yang ketiga, tekanan emosi dan masalah peribadi. Dengan mengatasi isu ni, kita kukuhkan peranan unit bimbingan dan kaunseling sekolah dengan menyediakan ruang yang selamat dan mesra untuk pelajar berkongsi masalah. Jadi ruang yang selamat dan mesra ni penting lah untuk pelajar tu percaya kepada bimbingan kaunseling ni. Sebab ada kes-kes yang mana bila pelajar tu cerita masalah dia, esok ataupun lusa tu satu sekolah tahu masalah dia tu apa. Jadi kalau jadi kes macam tu, memang budak-budak ataupun murid-murid takkan share dah masalah tu kepada kita. Kemudian kita juga boleh laksanakan program kesihatan mental dan emosi secara berkala, seperti bengkel pengurusan tekanan. Dan kita juga boleh latih guru untuk mengesan tanda-tanda tekanan emosi supaya pencegahan awal dapat dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya P156-48 Muhammad Hafizi bin Lazim akan membentangkan berkenaan dengan cadangan mengatasi isu masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Yang keempat adalah ketiadaan minat terhadap sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah perlu menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif dan juga interaktif seperti pembelajaran berdasarkan projek ataupun teknologi. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan program Kahoot ataupun kuizi untuk menggalakkan pelajar lebih berminat untuk datang ke sekolah. Yang kedua adalah menawarkan pelbagaian aktiviti kurikulum dan juga program yang relevan di sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah menyediakan laluan kurikulum seperti pendidikan vokasional, berasaskan kemahiran hidup, reka bentuk kreatif dan juga keusahawanan. Ini akan lebih mengekspreskan bakat murid-murid tersebut. Yang ketiga adalah galakan pengiktirafan bukan akademik seperti penghargaan untuk bersikap baik dan juga kehadiran penuh untuk meningkatkan kualiti moral pelajar tersebut. Yang kelima adalah kelemahan dan juga dalam penguatkuasaan disiplin sekolah. Yang pertama adalah pengukuhan dasar disiplin sekolah secara adil dan juga konsisten tanpa pilih kasih antara pelajar. Yang kedua adalah bentukkan satu jawatan kuasa untuk melibatkan guru dan juga pelajar dan ibu bapa. Dalam penglibatan ini, guru akan lebih terbuka untuk memberitahu sekiranya berlaku apa-apa masalah disiplin di sekolah terus kepada ibu bapa. Yang ketiga adalah laksanakan pendekatan disiplin berbentuk pendidikan dan juga bukannya hukuman semata-mata. Sebagai contoh, pelajar yang selalu lambat datang ke sekolah akan diberi bimbingan kaunseling supaya mereka boleh menjaga masa, menyalin jadual dengan betul. Untuk yang keenam, yang terakhir adalah pengaruh media sosial dan juga teknologi. Untuk mengatasi isu ini adalah sekolah perlu mengadakan kempen kesedaran digital agar murid lebih bijak menggunakan media sosial. Seterusnya adalah sekolah perlu mengawal penggunaan gadget murid semasa waktu pembelajaran. Dan juga yang terakhir adalah ibu bapa juga perlu memantau dan menetapkan had masa kepada anak-anak di rumah serta berbincang tentang kandungan yang sesuai yang akan dimasukkan dalam gadget mereka. So dengan adanya tetapan program yang sesuai, pelajar tidak akan terpesong daripada penggunaan media sosial. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembuatan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kesan-kesan masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Masalah disiplin bukan sahaja menjelaskan individu, tetapi juga memberi kesan kepada guru, rakan dan juga imej sekolah secara keseluruhan. Yang pertama adalah gangguan proses pembelajaran. Masalah disiplin mengganggu proses pembelajaran. Pelajar yang suka membuat bising, melawan cakap guru atau tidak memberi kerjasama akan menyukarkan guru untuk mengajar. Rakan sekelas juga hilang tumpuan dan tidak dapat belajar dengan baik. Yang kedua adalah potensi jatuh ke kancah sosial negatif. Pelajar yang tidak dikawal berisiko terlibat dalam gejala sosial seperti gangsterisme, vandalisme dan juga penyalahgunaan dada. Perkara ini bukan saja membahayakan diri mereka tetapi juga boleh mempengaruhi rakan sebaya. Yang ketiga adalah menjejaskan peluang masa depan. Masalah disiplin yang berterusan boleh menjejaskan masa depan pelajar. Mereka mungkin digantung atau dibuang sekolah dan ini akan memberi kesan buruk terhadap peluang mereka untuk menyambung pelajaran ataupun mendapatkan kerja kelak.
Yang keempat adalah kemerosotan prestasi akademik. Selain itu, pelajar yang sering ponteng lewat hadir atau tidak fokus dalam kelas cenderung mendapat keputusan yang lemah. Yang kelima adalah pengaruh negatif terhadap rakan sebaya. Tingkah laku tidak berdisiplin boleh mempengaruhi rakan lain untuk turut terlibat dalam salah laku, seperti merokok, melepek, ataupun membuli. Yang keenam adalah image sekolah akan tercemar, yang mana masalah disiplin yang kerap berlaku akan mencemarkan imej sekolah. Ibu bapa dan masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap pihak sekolah. Jadi kesimpulannya, masalah disiplin memberikan banyak kesan negatif. Kita semua bertanggung jawab untuk mempelajari dan mempelajari disiplin demi masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Yang terakhir, kesimpulan. Masalah disiplin pelajar yang berpunca daripada pengaruh rekan sebaya merupakan isu yang semakin membimbangkan dan tidak boleh dipandang. Tekanan untuk diterima dalam kumpulan, kurang perhatian ibu bapak, pengaruh media sosial, serta kelemahan jati diri pelajar menyumbang kepada tingkah laku negatif seperti ponteng, bully, dan vandalisme. Masalah ini memberi kesan besar terhadap prestasi akademik, sosial pelajar, imej sekolah, dan masa depan mereka. Oleh itu, usaha bersepadu melibatkan pihak sekolah, ibu bapak, komuniti, dan pelajar sendiri amat penting. Langkah seperti bimbingan berterusan, kampanye kesadaran, serta pendekatan disiplin yang mendidik perlu dilaksanakan untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Itu saja dari saya. Terima kasih.